Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan, dan puan semua yang saya amat hormati semua. Mungkin ada di antara kita semua yang berpendapat, apakah akan menjadi kenyataan bahawa seorang bekas pemimpin UMNO yang telah keluar dari UMNO, bukan lagi sebagai UMNO, dan hari ini menjadi Perdana Menteri dan sekaligus menjadi presiden sebuah parti bukan UMNO, dan juga pengurusi sebuah parti gabungan yang besar. Apa yang saya cakap hari ini adalah tentang Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kembali dikerusi UMNO. Nah, saudara-saudara, terdapat satu ulasan yang menarik, yang panas, yang pasti mengejutkan ramai. Seorang pemimpin UMNO, ketika saya berbual-bual dengannya, sambil menceritakan rentetan ini, lantas berkata, jejak kasih Anwar dengan UMNO sebenarnya masih belum sempurna lagi. Kata beliau, ia hanya sempurna jika setelah Anwar kembali kepada UMNO atau dapat membawa PKR yang dipimpinnya bergabung dengan UMNO menjadi sebuah parti yang lebih besar untuk rakyat Malaysia. Mungkinkah ia akan menjadi kenyataan? Nah, saudara-saudara, adakah spekulasi bahawa PKR dan UMNO akan bergabung boleh menjadi kenyataan, ataupun sepatutnya mengekalkan apa yang ada hari ini, yaitu UMNO dengan partinya sendiri, PKR dengan partinya sendiri. Seperti yang kita tahu, Presiden UMNO adalah timbalan Perdana Menteri, yaitu Ahmad Zahid Hamidi, dan Presiden PKR, yaitu juga pengurusi Pakatan Harapan, adalah Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, di dalam sebuah artikel dari Syahbudin, 14 Mei ini lengkaplah jejak kasih Anwar dengan UMNO. Selepas dipecat sebagai timbalan Presiden UMNO dan dihalau daripada parti itu pada 1998, tarik 7 Februari lalu adalah detik bersejarah bagi Anwar, kerana buat pertama kali dapat menjejakkan kakinya semula ke bangunan UMNO di Menara Dato' On WTC KL. Beliau hadir ketika itu untuk mempengerusikan mesyuarat sulung Sekretariat Kerajaan Perpaduan yang melibatkan wakil parti-parti yang berada di dalam Kerajaan Perpaduan. Siapa sangka ketika Tun Mahathir Mohamad memecat beliau 25 tahun yang lalu dengan tujuan untuk menghalangnya daripada menjadi Perdana Menteri. Tetapi akhirnya, selain dapat menjejakkan kaki semula ke bangunan UMNO, yang penuh kenangan itu lebih manis lagi, kerana kembalinya Anwar kali ini, selepas suku abad berlalu, ialah bersama jawatan Perdana Menteri yang pernah cuba dijauhkan daripadanya. Nah, bagi saya ini juga satu, mungkin saya boleh katakan, mimpi ngeri Tun Mahathir. Sebab seperti yang kita tahu, Tun Mahathir lah menyebabkan timbalan Presiden UMNO pada ketika itu, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, disingkirkan dari parti itu pada 1998. Dan kita dapat lihat juga, Mahathir yang memecat beliau 25 tahun lalu dengan tujuan untuk menghalangnya daripada menjadi Perdana Menteri, akhirnya hari ini pada tahun 2023 Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dan sudah pasti ini satu mimpi ngeri Tun Mahathir yang menjadi kenyataan hari ini. Nah, saudara-saudara, dengan kita berbalik kepada sebuah artikel, inilah kerusi saya duduk ketika dipecat 25 tahun lalu, kata Anwar. Kita berbalik kepada persoalan yang tadi, yaitu, adakah PKR dan UMNO boleh bergabung untuk menjadi sebuah parti yang besar? Persoalannya, adakah relevan PKR dan UMNO bergabung? Dan siapakah bakal menjadi presidennya kalau benar-benar ada gabungan di antara PKR dan UMNO? Jadi itulah persoalannya, saudara-saudara. Selepas itu, 14 Mei nanti, boleh dikira lengkap atau sempurnalah jejak kasih Anwar dengan UMNO yang terpisah selama 25 tahun lamanya. Dipecat, dihalau dan diketepikan daripada UMNO, tetapi akhirnya Anwar berjaya kembali ke tempat di mana beliau dipecat, dahulu bersama jawatan idaman yang dengan gigi pernah cuba dipisahkan daripadanya.
Hakikatnya hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri Malaysia. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi dengan satu lagi isu yang panas, satu lagi pendedahan baru dari SPRM yang pasti menggemparkan seluruh Malaysia. Seperti yang kita semua sedia maklum, setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia, kita dapat lihat, kita dapat dengar di media melalui cerita ramai orang, SPRM begitu giat sekali bertugas. Dan juga kita dapat lihat banyak pendedahan yang baru dari SPRM. Kita dapat lihat di media, kita dapat lihat di TV. Dan kita dapat lihat bahwa SPRM memang sedang giat menjalankan tugas. Dan juga lebih agresif dari sebelum ini. Sebab kita tahu tujuan ataupun visi, misi Perdana Menteri adalah untuk membasmi ataupun membendung rasuah yang ada di Malaysia. Nah, saudara-saudara, seperti yang kita tahu, sebelum ini juga Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Mahathir yang bakal berhadapan di mahkamah, dan kononnya Tun Dr. Mahathir akan menyaman RM 150 juta terhadap Perdana Menteri. Nah, pada akhirnya SPRM hari ini telah membuat satu pendedahan yang panas, di mana SPRM dedah ada agensi kerajaan abai lebih 500 laporan salah laku. Bagi saya ini satu laporan ataupun satu artikel yang pasti menjadi isu juga. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Azam Baki, mendedahkan bahawa beberapa agensi kerajaan mengabaikan lebih 500 laporan salah laku kaki tangan mereka, walaupun pihaknya mengesyorkan untuk mengambil tindakan. Dalam temu bual dengan NST, Azam berkata, sudah menjadi amalan lazim ketua jabatan dimaklumkan dahulu tentang kesalahan orang bawahan mereka. Azam juga mendedahkan bahawa beberapa laporan itu bertarik lebih sedekad lalu. Berdasarkan statistik, daripada 533 laporan, sebahagian besar, 125, membabitkan jabatan-jabatan polis, manakala di tempat kedua adalah jabatan pengangkutan jalan. Laporan mengenai salah laku itu juga melibatkan mahkamah, pejabat Perdana Menteri, pihak berkuasa agama, hospital dan jabatan kesihatan, serta universiti. Bagaimanapun, Azam berkata, jumlah besar laporan berhubung polis boleh difahami memandangkan anggota penguatkuasanya yang besar. Menurut Ketua Pesuruhjaya itu, sejak agensi anti rasuah yang ditubuhkan pada 1967, lebih 10.000 laporan dikemukakan kepada beberapa ketua jabatan kerajaan. Siasatan kami terlebih dahulu tertumpu kepada rasuah. Jika kami menemui unsur-unsur salah laku, menjadi kewajiban kami untuk melaporkannya kepada ketua jabatan. Mereka kemudian akan melaporkan semula kepada kami, mengesahkan bahawa mereka menerima laporan itu, katanya. Susulan itu, Azam Baki menjelaskan bahawa jawatan kuasa terdiri daripada beberapa ketua jabatan terpilih akan dibentuk dan ditugaskan untuk mengendalikan perkara tersebut. Untuk pengetahuan juga, Menteri Pengangkutan Anthony Lok juga akan bertemu dengan Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, berkaitan dengan 15 laporan salah laku yang melibatkan agensi di bawah Kementerian Pengangkutan, yaitu JPJ. Nah, saudara-saudara, akhirnya SPRM buat pendedahan panas di mana ada agensi kerajaan abai lebih 500 laporan salah laku. Dan bagi saya laporan ini ataupun pendedahan dari SPRM ini pasti mengejutkan ramai orang. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang selanjutnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.